Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ini. Jadi Abang harap cerita yang Abang sampaikan dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama memberikan pengajaran. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, permudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan dua lagi cerita yang memang lain macam ceritanya, dan setiap cerita memang semua lain macam. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Kak Ros, berlaku pada tahun 1989 dekat negeri Sarawak. Tapi abang tak boleh nak beritahu secara tepat kerana ia melibatkan sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Nanti abang ceritakan sampai habis. Tahun 1989, ayah Kak Ros ni bertugas sebagai seorang askar. Dia orang duduk dekat satu daerah yang agak juga pendalaman lah dekat negeri Sarawak tu, dan dia mempunyai beberapa orang adik-beradik. Pada waktu tahun itu, hujung tahun kalau tak silap sekolah, waktu cuti sekolah. Bila cuti sekolah, selalunya Kak Ros akan pergi buat aktiviti bersama-sama dengan pihak sekolah, begitu juga dengan kakak sulung dia. Tapi pada tahun tu entah macam mana rasa malas pula nak sertai apa-apa aktiviti sekolah. Ditambah pula pada waktu tu bapa dia pergi masuk ke dalam hutan, ada operasi. Jadi pada satu hari mak dia tanya kalau Kak Ros dan juga kakak kepada Kak Ros nak tak join satu aktiviti dekat satu masjid. Jadi bila dengar aktiviti seronok kata Kak Ros, sebabnya itulah caranya untuk dia cari kawan-kawan baru, berjumpa dengan orang-orang baru. Tanpa berfikir panjang, Kak Ros dengan kakak dia ni pun setujulah tanpa tahu kat mana lokasinya. Kak Ros ingat pada asalnya aktiviti itu dilakukan dekat masjid berdekatan dengan rumah mereka, tapi silap besar. Sebenarnya masjid yang akan menganjurkan aktiviti ini terletak di daerah yang lain. Dengan kata lain, Kak Ros dengan kakaknya akan pergi ke daerah lain. Mujurlah dekat daerah tu ada kawan baik kepada emak mereka yang namanya Cik Mah. Jadi pada waktu tu Kak Ros berumur 12 tahun, kakak dia berumur 13 tahun. Jadi bila dengar macam tu, Kak Ros rasa macam nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi, sebab ni kena berjauhan daripada mak ni lebih kurang 3-4 hari. Tapi bila difikir-fikirkan semula, apa yang dia akan dapat bersama dengan kakaknya sewaktu aktiviti tu nanti adalah lebih berharga daripada dari mengorbankan cuti selama 4 hari. Jadi bila dah macam tu, dia cakap dengan mak dia, setuju je lah. Jadi seperti yang ditetapkan, hari yang ditetapkan, akhirnya Cik Mah pun datang. Cik Mah datang ni nak jemput Kak Ros dan juga kakak dia untuk datang ke rumah dia. Mereka akan tinggal dekat rumah Cik Mah selama 4 hari 3 malam. Sebab apa? Sebab rumah Cik Mah ni memang dekat dengan tempat masjid yang akan menjalankan aktiviti yang mereka nak sertai ni. Jadi pada hari yang ditetapkan, Cik Mah pun datang ke rumah mereka. Lepas tu Cik Mah tu pula kawan lama kepada mak kepada Kak Ros. Bila dah berjumpa kawan lama, borak-boraknya pun lama. Habis borak tu barulah diorang pun bergerak pada rumah Kak Ros ni menghala ke kawasan satu daerah di negeri Sarawak. Dalam perjalanan tu, Cik Mah memang rancak cerita tentang aktiviti-aktiviti yang Kak Ros dan kakak dia akan sertai. Ada ceramah agama, qiyamulai, bacaan-bacaan, solat sembahyang, semualah yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi pada waktu tu Kak Ros rasa bersemangat, begitu juga dengan kakak dia. Seronok nak sertai ni sebab waktu ni cuti sekolah, dapat jumpa kawan baru, dapat sertai aktiviti-aktiviti agama. Tapi semuanya berubah 360 darjah sewaktu mereka memasuki perkarangan rumah Cik Mah. Rupanya rumah Cik Mah tu memang betul-betul sebelah masjid. Dan dekat kawasan rumah Cik Mah tu adalah dikelilingi dengan kubur yang masih digunakan.
Dengan kata lain, dinding rumah Cik Mah tu dengan kubur hanya berselang lebih kurang satu langkah aja dengan batu-batu nisan yang terpacak dekat kawasan kubur, dekat kawasan masjid tu. Memang rumahnya dekat dengan masjid. Pada masa yang sama rumahnya memang dekat dengan kubur juga. Kebanyakan kubur kan memang dulu-dulu diorang letakkan dekat kawasan-kawasan masjid. Senang nak semayang, nak uruskan, terus kebumikan. Macam tu lah. Jadi waktu bila sampai dekat situ, Kak Ros dah rasa menyesal. Dia dengan kakak dia rasa macam tak sedap, tak tahulah kenapa, rasa suram lain macam. Jadi Cik Mah cakap jangan risau. Dia kata Cik Mah dah duduk dekat rumah ni dah lama. Jadi untuk merasakan Kak Ros ni rasa macam gudah gulana kan bila tengok keadaan macam tu. Jadi Cik Mah ni perasan apa perubahan yang berlaku pada Kak Ros dan kakak dia. Sewaktu masuk dalam rumah, Cik Mah pun berceritalah apa sejarah rumah ni. Sebenarnya rumah tu adalah rumah pusaka keluarga Cik Mah. Cumanya tak ada siapa adik-beradik Cik Mah yang nak duduk kat sini. Ada dua sebab. Satu, rumah ni agak jauh sikit daripada luar bandar. Yang kedua, rumah ni memang dekat dengan kawasan kubur. Jadi bukan semua orang berani nak duduk di situ. Cik Mah pula, suami dia dah meninggal. Dia sebelum ni duduk tempat lain, tapi selepas suami dia meninggal, ditambah pula rumah tu sendiri tak ada penghuni, jadi Cik Mah dengan anak lelakinya duduk rumah tu. Cik Mah cakap jangan risau, tak ada apa-apa yang pelik dekat rumah tu. Walaupun macam mana, apa pun alasan yang Cik Mah bagi, tetap juga Kak Ros dengan kakak dia rasa macam tak sedap hati. Sebab-sebabnya buka tingkap bilik nampak tiang-tiang batu nisan. Perasaan takut sebagai seorang budak memang kita boleh rasai. Kita pernah jadi budak kan? Okey. Jadi pada waktu tu dia orang sampai waktu maghrib. Jadi selepas tu Cik Mah cakap dia nak pergi ke masjid dulu. Dia dengan anak lelaki dia nak semayang jemaah bersama. Tapi Kak Ros dengan kakak dia duduk kat rumah lah. Siap-siapkan diri sebab aktivitinya akan bermula besok paginya. Jadi malam tu selepas makan malam mereka semua tidur macam biasa. Bilik Kak Ros dan juga kakaknya adalah terletak di bilik tengah. Agak jauh sikit daripada kubur, tapi tetap juga agak beberapa langkah aja daripada tanah perkuburan. Tak berapa jauh sangat. Tapi Kak Ros cakap sepanjang malam yang pertama mereka semua tidur dekat dalam rumah tu, dia dengan kakak dia tak boleh tidur. Macam-macam perasaan bercampur baur, terfikir yang bukan-bukan. Pada masa yang sama juga, setiap kali angin yang bertiup, suasana menjadi sangat suram dan sedih. Bunyi angin tu bertiup sendiri seolah-olah macam suara-suara orang yang bercakap-cakap dan berbisik-bisik. Jadi sepanjang malam, Kak Ros dengan kakak dia tak boleh tidur. Bukan tak nak tidur, tapi tak boleh tidur. Cuba tak boleh tidur juga. Walaupun pada waktu tu satu bilik tu dah digelapkan. Maksudnya ada cahaya tapi hanya samar-samar. Lebih kurang pukul 5 pagi waktu tu, barulah mereka semua rasa macam nak ngantuk. Rasa macam dah letih sebab sepanjang malam mereka berjaga. Bukan dibuat main, tapi memang baru nak tidur, tiba-tiba rasa macam ada orang bercakap, tiba-tiba rasa macam ada orang melintas. Tak tahulah sama ada perasaan ataupun memang betul-betul apa yang diorang nampak. Tapi semuanya berubah bila azan subuh berkumandang. Sewaktu azan subuh berkumandang, abang pun seram. Sewaktu abang pula azan subuh berkumandang, nyala je. Terus je Allah dekat masjid tu sebut Allahu Akbar, azan subuh kan. Diorang berdua mula slow tau. Mula dengar suara orang seperti diseksa. Bukan seorang tapi ramai. Terlalu ramai. Seperti orang menangis, orang menjerit, seperti orang melolong-lolong, seperti orang minta ampun, seperti orang terlalu sedih. Keadaannya terlalu menakutkan. Suasananya sangat bingit. Sampai kakak kepada Kak Ros menangis sebab mendengar suara-suara macam tu. Kak Ros pula tak tahu nak buat apa. Dia dengar suara tu. Dia ingat dia seorang dia dengar. Tapi bila tengok kakak dia menangis sambil tutup telinga, baru dia tahu bukan dia seorang je yang dengar, kakak dia pun dengar.
Jadi dia tanya dengan kakak dia, "Akak dengar ke apa yang saya dengar?" "Dengar, suara orang menangis, orang menjerit, orang kena pukul. Suara siapa ni?" Lepas tu Kak Ros waktu tu masih lagi sedar yang apa yang mereka dengar adalah bukan daripada alam kita, daripada alam yang sebelah, alam barzakh kot, abang pun tak tahulah kan. Jadi dia kata daripada alam sesuatu. Dia cakap dengan kakak dia, "Sabar kak, relax, kita tenang, nanti habis azan benda tu akan hilang." Mereka terpaksa bertahan selama sepanjang azan tu, dan sepanjang azan tu pula suara orang seperti diseksa, seperti orang menangis dan macam-macam suara yang menakutkan yang diorang terpaksa dengar. Tamat je azan, terus tamat suara-suara tu, hilang suara-suara tu. Waktu tu kakak kepada Kak Ros menangis sampai kedua belah telinganya ditutupkan dengan bantal untuk mengelakkan suara-suara tu berkumandang. Selepas habis suara tu, mereka berdua lari keluar daripada bilik. Dan bila lari keluar daripada bilik, diorang nampak Cik Mah ada dekat dapur. Rupanya Cik Mah tengah bersiap-siap, siapkan sarapan pagi. Jadi dia tanya dengan Cik Mah, "Cik Mah, kenapa rumah ni ada banyak hantu?" Cik Mah senyum je. Cik Mah kata, "Biasa, nanti dah lama-lama kalian berdua biasalah dengan apa yang ada dekat rumah ni." Dia senyum je. Dia seolah-olah tahu apa yang Kak Ros dan kakak dia alami. Jadi pada pagi tu mereka berdua sembahyang subuh di rumah, dan selepas habis sembahyang subuh mereka terus makan sarapan dengan Cik Mah. Habis-habis sarapan mereka pergi ke masjid untuk buat aktiviti, sebab diorang dah janji nak buat aktiviti yang dianjurkan oleh masjid. Jadi sepanjang seharian tu mereka dah lupa. Kak Ros kata dia dah lupa dengan peristiwa apa yang berlaku pagi tadi. Semalaman diorang tak tidur malam tu, tapi tetap juga esoknya diorang rasa cergas, sebabnya diorang cepat-cepat nak keluar daripada rumah ni rasa ketakutan. Di masjid diorang menjalankan macam-macam aktiviti sampaikan diorang betul-betul rasa letih. Tujuan diorang rasa letih adalah supaya malam yang kedua diorang boleh tidur, tak ada sebarang gangguan. Habis je aktiviti mereka jalankan, akhirnya sampai ke malam kalau tak silap abang. Selepas waktu isyak mereka pun balik ke rumah. Waktu tu Kak Ros dengan kakak dia betul-betul dah rasa penat. Jadi mereka sebenarnya bersyukur untuk rasa penat, sebabnya malam tu diorang mesti boleh tidur. Tak akan jadi terbangun-terbangun je lah macam malam sebelumnya. Selepas siap-siap semua, diorang pun masuk tidur. Tapi kali ni lampu dinyalakan. Diorang tak berani nak tutup lampu, sebab suasana rumah sebelah kubur adalah bukan sebarangan. Tetap juga ujian. Malam tu Kak Ros dengan kakak dia tetap tak boleh tidur. Tapi kali ini diorang berdua sebelum tidur berpakat, kita tidur dekat kawasan pintu. Apa-apa terjadi, kita lari keluar daripada pintu segera. Lampu kita jangan tutup. Jadi mereka berdua cubalah untuk tidur. Sepanjang malam sekali lagi mereka tak boleh nak tidur. Cuba nak tidur tapi tak boleh. Sepanjang malam orang putih kata struggle habislah nak tidur. Tapi bila jam menunjukkan pukul 5, mereka berdua dah dalam keadaan ketakutan. Sebab sekejap lagi azan subuh akan berkumandang. Diorang takut sekali azan subuh berkumandang, diorang akan dengar suara yang tak sepatutnya diorang dengar. Tepat pukul 5.30 azan subuh berkumandang pada waktu tu, dan mereka sekali lagi dengar suara-suara orang menjerit, orang kena pukul. Ada yang kata minta tolong, ada yang kata ya Allah ampunkanlah aku, ada yang kata ya Allah sakit. Abang pula suruh ini bukan hantu ni, ini macam sesuatu. Orang menjerit, orang minta tolong, orang menangis, suara lelaki, suara perempuan, ada suara yang menjerit terpekik terlolong. Seolah-olah ada yang kata panas, ada yang kata tolong aku lemas, macam-macam suara. Sampaikan mereka berdua ni menangis berpelukan satu sama lain untuk bertahan sampailah azan habis. Tapi mereka cukup rasa lama azan tu untuk habis sampai ke la ilaha illallah, sampai ke azan yang terakhir, ucapan azan yang terakhir. Rasa cukup lama. Selepas azan tamat aja mereka berlari keluar daripada bilik nak dapatkan Cik Mah.
tapi Cik Mah tak dekat rumah. Cari dekat dapur, tak ada Cik Mah. Cari, diorang dah menangis diorang ni sebab ketakutan. Suara tu yang tadi baru lepas diorang dengar cukup menakutkan. Diorang nak tengok dekat dapur, tak ada Cik Mah. Dalam bilik air tak ada Cik Mah. Dalam bilik Cik Mah tak ada. Diorang dah ketakutan. Ya Allah Tuhanku, dia kata diorang dah terlalu takut, tak tahu nak buat apa. Diorang pun cubalah nak keluar daripada rumah tu, nak larikan diri, nak pergi ke masjid. Sekali diorang buka aja pintu, nampak banyak benda-benda putih. Sebenarnya tu adalah batu-batu nisan yang ada tercacak dekat depan kawasan rumah mereka. Tak jadi keluar, tutup balik pintu, duduk dekat ruang tamu, menangis lagi. Ketakutan yang teramat sangat sebab dia orang kata suara tu lebih seram daripada suara hantu yang kita pernah dengar. Cukup menakutkan. Dalam keadaan menangis tu, diorang terpaksa bertahan sampailah jam menunjukkan pukul 6.30 dan ada orang buka tombol pintu. Sekali buka, Cik Mah ada dekat depan pintu. Sampai bila Cik Mah nampak mereka berdua menangis, Cik Mah tanya, kenapa ni? Kenapa menangis? Cik Mah peluk diorang berdua. Diorang kata diorang dah tak tahan nak duduk dekat sini. Kat sini rumah ni berhantu, banyak hantu. Kita orang nak balik hari ni juga. Tolonglah hantar kita orang, tak nak duduk sini lagi. Cik Mah kata tenang. Ada satu lagi malam, jangan risau. Tak ada apa-apa yang berlaku. Kalian berdua adalah orang yang dipilih, kata Cik Mah. Jadi bila dipujuk oleh Cik Mah, mereka semua tenang dan Cik Mah minta mereka berdua tidur, sambung tidur sebab kali ni aktiviti bermula lambat, lebih kurang tengah hari. Jadi baru bermula aktiviti. Jadi disebabkan tu diorang semua dapat tidur sampailah tengah hari. Bila bangun tengah hari, diorang pergi ke masjid buat aktiviti. Tapi kali ni diorang kata diorang cuba untuk penat sekali lagi sebab diorang nak tidur betul-betul untuk malam yang ketiga. Diorang tak nak lagi dengar benda-benda yang tak sepatutnya. Bila habis saja aktiviti untuk malam yang ketiga, Alhamdulillah malam tu mereka berdua tak dengar. Kak Ros kata dia tak dengar lagi dah bunyi-bunyi suara tu. Cukup 2 kali dia dengar. Tapi 2 kali ni sebagai seorang kanak-kanak, bila dengar suara macam tu, cukup membebankan. Dan selepas daripada tu, barulah Cik Mah cerita. Cik Mah beritahu sebenarnya semua orang yang datang rumah ni, yang tidur rumah ni, semuanya kebanyakannya pernah dengar suara-suara yang Kak Ros dan kakak dia pernah dengar. Dan diorang tahu suaranya datang daripada tanah perkuburan yang berhampiran. Dan semua orang yang dengar suara tu, semua akan rasa takut dan juga rasa, orang kata seriau, rasa ketakutan yang teramat sangat. Tapi Cik Mah cakap dia dah selalu dengar. Sejak daripada kecil dia membesar dekat rumah tu, dan ada kalanya dia memang dengar, dan benda tu berlaku pada waktu subuh saja, waktu azan subuh. Memang dia betul-betul dengar, dia kata, dan dia rasa macam itu satu bentuk keinsafan sebab di tanah perkuburan yang sama mak ayah dia telah dikebumikan. Tapi Kak Ros kata itulah satu pengalaman yang tak boleh nak dijual beli. Tak tahulah nak cakap macam mana, tapi memang dia cukup menakutkan. Dan sewaktu abang dapat cerita ni melalui WhatsApp, abang rasa macam insaf. Pada masa yang sama, abang tak nak dengar. Pada masa yang sama, ia lebih menyeramkan daripada hantu sebenarnya. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Nabila, berlaku pada tahun 2022 dekat negeri Perlis. Pada waktu tahun tu, Nabila sebenarnya adalah calon STPM. Jadi sebagai seorang calon STPM, dia selalu tidur lewat, dia selalu ulang kaji pelajaran. Jadi dia kata pada satu hari tu, dia ulang kaji pelajaran macam biasa. Waktu tu dia sorang-sorang dekat rumah. Maksud abang, dia ada, mak ayah dia ada, dan dia sorang-sorang. Adik dia lagi seorang, dia ada lebih kurang 2 beradik lah lebih kurang. Jadi adik dia lagi seorang pergi mengaji lebih kurang pukul 9, pukul 8 malam lah macam tu. Dia sorang-sorang je lah study dekat dalam bilik. Lebih kurang pukul 10 dia tahu adik dia nak balik. Pukul 9.30 adik dia nak balik sebab tempat mengaji dengan rumah mereka taklah begitu jauh. Jadi dia dah siap-siap dekat ruang tamu, dekat depan pintu. Dia nak terkejutkan adik dia. Mak dia tegur, jangan terkejutkan orang. Nanti tak pasal-pasal kita lah pula yang terkejut. Tapi dia kata dia nak bergurau je. Sebab itulah salah satu cara dia menenangkan fikiran selepas lama belajar mengadap buku. Tapi bila dah macam tu, mak dia kata okey tak apalah, cuma jangan berlebih-lebihan.
Jadi dia pun duduklah dekat tepi pintu. Duduk dekat tepi pintu, bila adik dia masuk, dia sergahlah adik dia. Bila adik dia dah terkejut bila akak dia disergah macam tu, adiknya sampai melalut-lalutlah, mencarut-carut kamu buat keluar perkataan yang tak sepatutnya. Dia pun gelak-gelak lah. Dia rasa itu adalah salah satu cara untuk buatkan dia rasa gembira. Lepas tu adik dia cakap, adik dia marah lah. Dia kata, tahu tak, saya ni dah lah jenis penakut. Kalau akak terkejutkan macam tu, saya rasa macam nak sakit jantung. Lepas tu akak dia kata, relax lah, tak ada apa-apa. Begini setakat gurau-gurau je. Dia kata, akak baik-baik kak, akak nak bergurau. Kalau saya ni betul-betul manusia, kalau saya bukan manusia, akak terkejutkan macam mana? Tak pasal-pasal akak yang terkejut nanti. Kata. Lepas tu si Nabila kata, jangan risaulah. Dia tahu adik dia yang mana orang, yang mana bukan orang. Gelak-gelak. Jadi dia pun teruslah naik atas. Dia terus naik atas, diikuti oleh adik dia daripada belakang. Rumahnya dua tingkat. Jadi dia naiklah tingkat atas, diikuti oleh adik dia. Dia pun masuk dalam bilik, adik dia pun masuk dekat dalam bilik. Cuma Nabila tak tutup pintu, adik dia tutup pintu. Dan selepas tu dia dengar adik dia masuk dalam bilik air, sebab mereka berkongsi bilik air yang sama, cuma pintu-pintu yang berlainan kan. Jadi dia dengar adik dia masuk bilik air. Dia ingatkan nak terkejutkan adik dia sekali lagi. Jadi dia pun nak buka lah pintu bilik air. Rupanya pintu bilik air yang ada dekat kawasan bilik dia tu berkunci. Adik dia kunci daripada dalam. Alamak, tak dapat nak kejutkan adik dia. Jadi dia diam je lah. Dia sambunglah belajar. Tengah-tengah sambung belajar tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang naik tangga. Kakinya agak berat. Duk macam tu. Jadi dia berlari ke arah tangga. Dia ingatkan mak atau ayah dia. Rupanya yang naik tangga pada waktu tu adalah adik dia. Waktu tu dia dah tergamam. Dia tanya dengan adik dia, bila kau balik? Dia kata, baru balik. Dia kata, bukan tadi kau dah balik? Dia kata, kau dah masuk dalam bilik, kau dah masuk bilik air. Tak ada, ni baru balik ni. Dia dah rasa lain macam. Siapa pula yang diterkejutkan tadi? Dia diam je lah. Okey, dia cuba kontrol keadaan. Sebab dia kata sebagai anak sulung, dia tak boleh rasa begitu takut sangat. Sebab semakin dia takut, nanti keluarga dia lagilah takut. Sebab anak sulung dah takut kan. Jadi dia cuba bertenang. Dia bertenang, dia tak nak tutup pintu. Dia buka pintu dan adik dia pun masuk dekat dalam bilik. Jadi dia teruslah sambung belajar. Sepanjang dia sambung belajar sampai pukul 1 tak jadi apa-apa. Okey lagi. Selepas pukul 1, waktu tu dia dah rasa boring sangat, tak tahu nak buat apa. Sebabnya belajar bukan benda yang kita boleh berterusan kan, nanti kita rasa penat otak. Jadi dia bercadang untuk selfie nak bagi pada kawan dia. Sambil-sambil tanya, kau tengah buat apa? Aku tengah belajar. Macam tu lah kan. Jadi waktu dia selfie tu, dia bawa perasan dekat belakang dia, dekat dinding belakang bilik dia, ada satu benda hitam yang melekat dekat dinding. Waktu tu dia cepat-cepat paling ke belakang, nak tengok apa yang ada kat belakang. Benda hitam tu tak ada. Dia cuba untuk tengok melalui kamera selfie. Dia memang pasti ada benda hitam kat belakang dia. Tapi untuk kali yang kedua ni, benda hitam tu tak ada. Dia relax. Okey, mungkin bayangan. Dia kata, mungkin bayangan. Yang tadi adik dia datang masuk tu bukan adik dia. Yang kali ni bayangan hitam. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah berikan aku kekuatan. Kata. Jadi dia terus sambung belajar. Tengah-tengah dia sambung belajar, tiba-tiba dia rasa kaki dia macam ada benda lalu. Bila dia tengok dekat kaki, rupanya hamster dia terkeluar daripada kandang. Sangkar. Terkeluar daripada sangkar. Dia kesian pula. Dia tengok hamster. Dia memang beli hamster. Dia kata tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan lah setelah belajar. Jadi dia tengok hamster dia dekat bawah meja. Jadi dia pun tundukkan badan, turun. Kena bayangkan turunkan badan, dia ambil hamster dia, tujuan nak letak dalam kandang. Sewaktu dia bengkokkan badan, dia tengok dekat sebelah dia, sebelah meja dia, ada sepasang kaki. Lepas tu dia dah wahara, dia punya terkejut sampaikan dia nak terbalik ke belakang. Dia terkejut, dia cuba bangun segera. Kepala dia terantuk dengan meja. Bayangkan meja, dia terantuk dengan meja. Meja pun terbalik, dengan dia pun terbalik ke belakang. Hara malam tu. Dia terkejut sangat. Tapi kali kedua, kali ni dia tengok kaki tu tak ada. Dia dah rasa tak sedap hati dah. Jadi dia kata, kalau terjadi sekali lagi macam ni, dia larilah. Dia tak nak duduk dekat dalam bilik ni. Dia ambil hamster dia balik, dia letak pada kandang. Bila dia letak dekat dalam kandang hamster dia, dia dengar dia punya kandang tu terletak di pintu masuk bilik. Jadi meja belajar dia terletak dekat tingkap bertentangan dengan pintu bilik. Jadi waktu dia letak hamster dia tu dekat kandang hamster, dia dengar dekat tingkap bilik dia macam ada orang bunyi
macam tu. 2 kali dia tak toleh, dia buka pintu, dia keluar terus dia daripada pintu, dia nak dapatkan mak dia. Sampai dekat mak dia, dia beritahu apa yang berlaku. Mak dia kata bersabar, relax, itu semua adalah dugaan. Ingat balik apa yang kita dah diajar, setiap apa yang berlaku ada sebabnya, dan amalkan zikir-zikir yang ada. Waktu tu baru dia sedar. Ni baru abang nak cerita flashback sebelum tu. Sebenarnya, Nabila sejak daripada kecil memang ada seseorang yang mengikut dia. Katanya ia adalah daripada keturunan dia punya, yang nak pergi ke Nabila sebab dia pilih Nabila sebagai pewarisnya. Benda tu mengikuti Nabila daripada kecil sampai ke besar. Sebab itu mak dia tak kasih Nabila main terkejut-terkejutkan orang, ataupun berada dekat dalam tempat gelap, ataupun buat apa-apa aktiviti yang mengundang benda tu datang. Dan sebelum peristiwa yang abang ceritakan tadi, Nabila dah beberapa kali pergi berubat supaya benda tu diputuskan daripada dia, tapi belum menemui jalan yang betul untuk dia putuskan. Sehingga ke hari ini, mengikut kata Nabila, benda tu masih lagi ada berdampingan dengan dia, tapi dia mengamalkan zikir-zikir yang diberikan oleh banyak perawat-perawat. Tujuannya adalah untuk dia tidak dilihat. Tapi peristiwa-peristiwa yang abang ceritakan tadi adalah satu bentuk untuk menyatakan aku masih lagi ada bersamamu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Harapnya ceritanya dapat memberi pengajaran dan iktibar. Jadi seperti biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama ni abang tujukan buat sahabat baik abang, iaitu Dr. Amirah. Kerana pada 5 hari bulan 2 yang lepas, ibundanya telah pun dijemput ilahi, yang bernama Puan Fatimah binti Hashim. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Puan Fatimah Hashim. Semoga almarhum berada di taman-taman syurga dan diterima segala amal baiknya. Al-Fatihah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang anak yang bernama Isfarah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat bondanya, iaitu Nur Hafizah Ghaffar, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda tersayang. Semoga Allah merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang, kesihatan yang baik, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Daripada JSPL ataupun JSPL Keluarga Besar, JSPL Klan, mengucapkan selamat hari jadi buat Moharina Abdul Syukur, yang mana hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 1. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari jadi. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Iskandar. Dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat umi dia, buat ibunya, iaitu Umi Kalsum binti Johan, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 7 hari bulan 2. Lebih kurang semalam, 2-3 hari yang lepas. Jadi sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah buat Puan Umi Kalsum Johan. Semoga beliau berada di dalam taman-taman syurga, sentiasa dalam rahmat Allah, dan diterima segala amal baiknya. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang isteri yang bernama Nur Zamzurina. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suami dia, iaitu Syahrul Azwan Ramli, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana jua kamu berada. Semoga banyak rezekinya, panjang umur dia, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana menjaga dirinya dan tahan dengan kerenah dirinya, dan menjadi suami yang sangat terbaik dan penyayang. Dan di kesempatan ini juga pihak JSPL nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Syahrul Azwan Ramli bersama Nur Zamzurina, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuhnya pada 1 hari bulan 2. Jadi di kesempatan ini JSPL ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Yang nak dapatkan perapan sate, abang masih lagi buat promosi RM19.50, 400 gram, banyak tu. Lepas-lepas ni memang belum ada lagi perancangan untuk buat promosi macam ni. Jadi yang nak dapatkan perapan sate sambal lara pun masih lagi abang jual. Tekan link yang abang sediakan kat bawah. Begitu juga dengan coklat mais. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Bagi abang doa semangat supaya abang cerita hari Isnin. Abang macam terfikir nak cuti je hari Isnin. Tapi fikir balik, bila cuti banyak pula cerita yang dapat ni. Jadi biarkan abang terus bersemangat nak bercerita hari Isnin nanti, InsyaAllah. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.